offline punya rekod lah. Okay, jadi tak ada masalah Okay, boleh mula ke? Boleh, boleh respon. Kalau nak respon dekat dalam buku teks, dalam buku teks, respon. Kalau nak respon boleh onkan mic, okay? So, cikgu mulalah Okay, sediakan buku teks. Okay, sekarang ni kita tengok dekat buku teks, okay? Muka surat 2.14 ni. Okay, sekejap cikgu besar sikit. Okay. Okay, kita mulakan dengan yang muka surat sebelah tu Okay, yang ini. Okay, peranan kerajaan dari aspek ekonomi. Okay, sebenarnya untuk tajuk ni kita dah bincang sebenarnya. Okay, tapi sebab cikgu nak refresh balik. Okay, ingat balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita ingatkan kembali. Okay, supaya lepas ni kemungkinan cikgu akan bagi tugasan. Jadi tugasan tu kamu kena buat dalam Drive. Okay, dalam Google Drive sebaik-baiknya lah. Okay, jadi nanti tugasan tu cikgu bagi hadiah. Siapa yang boleh mencipta tugasan tersebut dengan baik. Okay, nanti cikgu akan bagi hadiah bila selesai. Selepas selesai habisnya kita punya perintah berkurung ni kan. Perintah kawalan ni. Okay, jadi cikgu akan tanda kamu punya tugasan. Kemudian cikgu akan bagi hadiah untuk beberapa orang murid yang memang membuat tugasan dengan baik. Okay, so kita mula hari ini dengan peranan kerajaan dari aspek ekonomi. So inflasi kita dah tahu sebelum ni. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Maknanya harga tu akan naik setiap kali maknanya kenaikan tu berlaku, itulah yang disebut inflasi. Maknanya inflasi ni kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan yang dikenali sebagai inflasi tolakan kos. Okay, ini inflasi lah. Inflasi boleh berlaku disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okay, tapi yang paling penting apa maksud inflasi? Okay, inflasi ialah fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. So kalau nak ingat dalam kepala, harga naik lah. Maknanya harga naik tu secara berterusan. Okay, itu inflasi. Okay So bagi mengatasi masalah inflasi, kerajaan memainkan peranan mengawal kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Okay, jadi kerajaan dia ada usaha lah. Okay, untuk memastikan kebajikan pengguna dilindungi dan dipelihara. Okay, itu pasal kerajaan. Apa peranan kerajaan? Jadi kerajaan juga menangani masalah kenaikan kos sara hidup yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Okey, boleh faham tentang inflasi. Yang ni kita dah belajar. Cuma cikgu nak ulang semula lah. Okey, jadi langkah-langkah yang boleh dijalankan oleh kerajaan. Kena ingat, naikkan ataupun tingkatkan kadar faedah. Ni kerajaan kerajaan buat So kerajaan akan naikkan kadar faedah. Okey, jadi bila berlaku kenaikan kadar faedah, jadi dekat sini kamu boleh tengok apabila berlaku inflasi dalam ekonomi, kerajaan berperanan untuk mengurangkan tekanan permintaan terhadap barang atau perkhidmatan dengan menggalakkan penduduk untuk menyimpan wang melalui peningkatan dalam kadar faedah. Okey, maksudnya bila kerajaan dia naikkan kadar faedah, so ramai orang akan simpan duit dekat dalam bank. Bila ramai simpan duit dekat dalam bank, jadi orang kurang membeli barang. Bila orang kurang membeli barang, harga akan stabil lah. Boleh faham konsep tu itu meningkatkan kadar faedah. Lagi, apa kerajaan buat? Kerajaan buat dasar kerajaan. Dasar kerajaan untuk mengekalkan kesejahteraan dengan memenuhi keperluan dan kehendak. Jadi dasar kerajaan ni kita boleh tengok yang sebelah. Sekejap ni. Kerajaan menggalakkan aktiviti ekspor ke luar negara. Jadi pendapatan kerajaan meningkat ekoran peningkatan
kutipan cukai. Okey. Bila berlaku peningkatan, jadi kerajaan boleh bantu masyarakat lah. Okey. Itu inflasi. Okey, faham inflasi Okey. Bolehlah faham sikit-sikit. Okey, maknanya apa yang kita dah belajar sebelum ni harapnya maknanya kamu boleh faham lah. Tak sikit, kurang-kurangnya kamu dapatlah apa yang kamu dah belajar. Okey, sebelum ni. Okey, deflasi pula. Okay, tadi inflasi. Ni deflasi. Kalau inflasi, kenaikan harga barang secara berterusan. Tapi kalau deflasi, dia lain sikit. Deflasi, harga, keadaan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Terbalik tadi lah. Okey, tadi harga naik. Okey, untuk deflasi, harga jatuh. Harga jatuh secara berterusan. Okey, jadi faktor dia yang menyebabkan berlakunya kejatuhan harga barang ni, okey, disebabkan termasuklah oleh faktor permintaan yang jatuh disebabkan oleh penduduk tidak mampu membeli barang di pasaran. Okay, selain itu penduduk meramalkan harga barang dan perkhidmatan akan terus jatuh. Kesannya pembeli akan menangguhkan pembelian. Okey. Okey, boleh faham tak? Okey, maksudnya macam ni. Okey, bila deflasi ni maksudnya penduduk dia tak mampu beli barang. Antara faktor dia tu adalah penduduk tak mampu beli barang. Sama ada penduduk tak mampu beli barang sebab dia meramalkan harga barang tu akan jatuh. Okay, jadi dia tangguhkan pembelian lah. Ataupun memang tak ada duit. Okay, kemelesetan ekonomi. Boleh jadi menyebabkan harga barang tadi akan jatuh. Okay, jadi apa kesan dia? Kesan dia akan menyebabkan membantukan aktiviti perniagaan. Okey. Bila orang tak beli barang, okey, jadi membantukan aktiviti perniagaan. Penduduk kehilangan pekerjaan. Okey. Penduduk kehilangan pekerjaan. Dia maksudnya tak ada perkhidmatan. Perniagaan tak ada, perniagaan ditutup. Jadi banyaklah apa? Maksudnya kenderaan pekerjaan tadi tidak dapat ditawarkan. Okey, jadi penduduk kehilangan pekerjaan. Kemudian kuasa beli penduduk menurun. Kuasa beli ni maksudnya kemampuan penduduk untuk membeli barang. Jadi kuasa beli penduduk tadi menurun. Maknanya orang tak beli barang. Jadi kuasa beli pengguna tu maknanya dia membeli barang tadi tak ada. Ataupun menurun. Itu yang dimaksudkan kuasa beli penduduk menurun. Okey. Itu kesan deflasi. Okey. Jadi kesan deflasi ni selalu keluar dalam soalan. Jadi maksudnya deflasi ni maksudnya apa yang berlaku lah. Apa yang berlaku bila kejatuhan harga barang. Selalunya kita kaitkan deflasi ni dengan pengangguran. Okey. Dengan pengangguran. Okey. Jadi macam mana nak atasi? Apa kerajaan buat? Okay, kerajaan akan turunkan kadar cukai. Kerajaan memberi khidmat nasihat dan perundangan. Kerajaan menjalankan dasar kewangan negara. Okey, kalau kita tengok inflasi tadi, sebenarnya kerajaan naikkan cukai. Okey, kerajaan naikkan cukai. Untuk deflasi, kerajaan turunkan kadar cukai. Sebab apa? Bila kerajaan turunkan kadar cukai, okey, jadi pendapatan pengguna tadi meningkatlah. Okey, jadi pengguna boleh berbelanja lebih. Okey? Boleh faham macam GST lah, macam kita punya tax. Kita bila beli barang, sebenarnya dia efek daripada tax tu. Bila tax naik, okey, terhadap barang tadi, okey, jadi harga barang naik. Jadi kerajaan dia akan turun kalau apa tax barang tadi. Okey, tax barang dan perkhidmatan tadi, cukai barang dan perkhidmatan, jadi pengguna boleh berbelanja lebih. Okey, kalau kerajaan kurangkan cukai tadi. Okey. Itu menurunkan kadar cukai. Okey, memberi khidmat nasihat dan perundangan. Ini kerajaan mendidik para peniaga akan menggunakan setiap sumber secara optimum. Optimum ni maksudnya secara maksimum lah dalam aktiviti perniagaan untuk meningkatkan jumlah aktiviti ekspor ke negara serantau. Dasar kewangan pula, okey, kerajaan dengan menggunakan kaedah dasar kewangan negara ni, kerajaan turunkan kadar faedah. Okey.
Tadi cukai tadi, kerajaan naikkan kadar faedah kan? Okay, jadi deflasi kerajaan turunkan kadar faedah. Sebab apa kerajaan turunkan kadar faedah? Pengguna kurangkan simpanan di bank. Okey, dan meningkatkan perbelanjaan. Ini kadar faedah untuk yang menabung bukan kadar faedah pinjam tu, bukan. Ini kadar faedah menabung. Okey. Maknanya bila kerajaan turunkan kadar faedah, selalunya orang ramai dia akan keluarkan duit. Dia keluarkan duit dia sebab dia rasa kadar faedah diturunkan. Jadi pengguna dia akan keluarkan duit dia. Dia kurangkan simpanan dekat bank. Okey. Jadi ini akan meningkatkan perbelanjaan. Okey, kerajaan juga menggunakan peruntukan undang-undang. Okey, seperti menurunkan cukai ekspor untuk menggalakkan perniagaan, aktiviti perniagaan pada peringkat antarabangsa. Okey. Ini dasar kewangan. Okey, dasar kewangan ni ada dua dasar fiskal. Okey. Dasar kewangan, dasar fiskal. Dasar fiskal pula bagi tujuan meningkatkan permintaan yang akan meningkatkan harga barang serta merancangkan aktiviti dan hasil jualan perniagaan. Seterusnya, hasil pendapatan kerajaan akan meningkat melalui kutipan cukai korporat atau korporat dan individu. Okay? Ini kutipan cukai. Okay? Bila kerajaan laksanakan dasar fiskal, maknanya tujuan dia untuk meningkatkan permintaan lah. Okay? Jadi bila meningkatkan permintaan, yang akan meningkatkan harga barang supaya aktiviti jual beli barang tu dia berlaku lah. Okay? Dia sebenarnya nak bantu bukan saja pihak pengguna tapi pihak yang lain. Okay? Pihak organisasi yang kat luar sana lah. Okay? Jadi dia akan membantu kerajaan secara keseluruhan melalui dasar fiskal dan dasar kewangan. Okay? Yang ini contoh belanjawan negara. Okay? Yang setiap tahun pada bulan Oktober dibentangkan. Okay? Ini bajet. Ini juga bajet tahun 2020. Okay, kalau tahun ni maknanya bajet 2021 lah untuk tahun depan. Okay. Okay, selesai berkaitan dengan kita punya inflasi, deflasi. Inflasi dengan deflasi ni memang akan keluar setiap tahun dalam peperiksaan. Okay, jadi dalam pertengahan tahun juga akan keluar lah. Biasa. Okay. Okay, kita tengok pula seterusnya. Boleh seterusnya Okay, memandangkan yang ini tak ada lagi dalam, kita tak belajar lagi. Yang sebelum ni kita dah belajar. Okay, trend perniagaan. Nanti cikgu akan minta supaya buat sedikit nota lah. Okay. Tapi cikgu akan beri masa lah contohnya 5 minit. Okay, salin nota. Okay, tak apa. Yang ni cikgu ajar dulu. Okay, kemudian cikgu akan suruh salin nota berdasarkan apa yang kita belajar. Okay. Okay, pertama sekali trend persekitaran perniagaan. Trend ni apa trend? Okay, trend ni maksudnya kalau kita nak tengok trend, okay, trend terkini. Apa yang gempak pada apa yang menjadi keutamaan, apa yang menjadi yang kata kesukaan ramai. Okay, trend itu trend. Jadi kalau dalam trend, kalau dalam orang kata apa yang paling popular, okay? Jadi trend persekitaran ni bermaksud arah aliran perkembangan sesuatu perniagaan. Jadi persekitaran perniagaan ni dipengaruhi oleh dua faktor. Ini penting faktor dalaman, faktor luaran. Sebab dua faktor ni nanti kamu akan belajar sampai habis bab 4. Kita akan sentuh lagi faktor dalaman dan faktor luaran. Okay? Jadi faktor dalaman ni apa? Faktor dalaman adalah faktor yang boleh dikawal oleh organisasi. Sebab dia melibatkan orang kata trend perniagaan, jadi kita sentuh, bukan kita sentuh pengguna sekarang ni kita sentuh pasal organisasi. Okay? Kamu sekarang adalah peniaga. Kamu adalah usahawan. So apa faktor dalaman? Okay, dalam organisasi tu. Jadi faktor dalaman dalam organisasi seperti faktor persekitaran tugas. Faktor ini terdiri daripada gaya pengurusan, sumber manusia, okay, pemasaran, faktor pengeluaran, kewangan dan perekonan, teknologi maklumat serta penyelidikan dan pembangunan ataupun dikenali sebagai R&D. Okay.
So ini faktor dalaman. Okey, faktor dalaman. Okey, jadi faktor dalaman, sekejap cikgu ini bergerak. Okey, jadi faktor dalaman. Faktor dalaman apa yang ada dalam? Okey, dalam organisasi. Okey. Sebab tu dia sebut kat sini gaya pengurusan sumber manusia. Okey. Itu faktor dalaman. Okey, faktor luaran pula. Okey, faktor luaran dikenali sebagai persekitaran umum, iaitu faktor ekonomi, politik dan perundangan, pelanggan kita, masyarakat, persaingan dan jaringan. Okey. Jadi ini faktor luaran, faktor luar yang akan mempengaruhi trend kita punya persekitaran perniagaan. Okey, jadi kedua faktor ni akan mempengaruhi trend perniagaan lah. So ada 3 trend kat sini. Dia kata trend meningkat, trend menurun, trend mendatar. Okey. Kalau turun nanti turun. Turun lah ke bawah. Meningkat, naik. Mendatar, sama saja. Okey. Okey, itu rasanya senang kot nak faham. Kita tengok trend meningkat dulu. Okey. Jadi trend meningkat ni maksudnya operasi perniagaan semakin meningkat. Okey, ataupun organisasi mendapat keuntungan. Boleh juga. Ataupun aktiviti perniagaan yang dijalankan bertambah baik. Okey, itu trend meningkat lah. Okey. Okey, jadi apa faktor yang menyebabkan trend meningkat ni? Okey, apa yang menyebabkan kita punya organisasi kita persekitaran dia lebih baik? Apa faktor tu? Okey, jadi faktor dia seperti pekerja bermotivasi tinggi, kreatif, inovatif, rajin, disiplin dan berkemahiran tinggi dapat meningkatkan daya pengeluaran sesebuah perniagaan. Okey, perniagaan dapat menawarkan banyak barang. Okey, dan perkhidmatan serta akan meningkatkan keuntungan. Okey. Selain daripada itu, pengurusan yang cekap lah dan sistematik dapat membantu meningkatkan aktiviti dan operasi perniagaan. Okey, jadi faktor dalaman ni apa yang berada dalam sama ada faktor pekerja ataupun faktor pihak pengurusan. Okay, kalau kita tengok pekerja tu rajin. Of course lah, memang akan dapat membantu meningkatkan operasi perniagaan kita. Okey, kalaulah pihak pengurus yang cekap ataupun yang sentiasa memahami kehendak dia punya pekerja. Jadi perniagaan tersebut akan meningkat, aktiviti perniagaan tersebut akan meningkat. Okey, boleh faham Boleh? Okey, itu trend meningkat. Okey, cikgu pergi sebelah. Rasanya senang je kot. Okey, senang je. Okey, trend meningkat. Okey, cikgu pergi yang faktor luaran pula. Okey. Jadi dalaman. Okey, ni luaran. Luaran maknanya persekitaran perniagaan berada dalam keadaan positif. Okey, betul lah tadi. Okey, faktor luaran. Okey. So, apa yang menyebabkan faktor luaran tu, apa faktor yang menyebabkan trend meningkat? Jadi, faktor luaran. Faktor luaran kemampuan sesebuah perniagaan untuk menjana keuntungan hasil daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan akan meningkatkan keyakinan pihak pembiaya untuk memberi bantuan kewangan. Jadi, apa dia? Okay, contohnya ni, situasi politik dan perundangan yang stabil. Itu faktor yang pertama yang dia cakap lah. Politik stabil. Macam negara kita politik stabil tak sekarang ni? Sekarang ni seluruh negara tak stabil. Okey. So itu yang menyebabkan menjejaskan faktor luaran. Nanti kita bincang pasal trend menurun Ini meningkat. Okey, jadi bila meningkat ni faktor situasi politik. Politik dan perundangan yang stabil. Okey, teknologi. Teknologi terkini akan meningkatkan percakapan. Okey. Selain itu, kewujudan persaingan dan jaringan perniagaan yang positif juga boleh menjana kreativiti dan inovasi sesebuah perniagaan. Yang dekat sini dia sebut 3. 1, politik.
dan perundangan. Satu lagi teknologi. Satu lagi persaingan dan jaringan perniagaan yang positif. Okay, yang itu yang akan meningkatkan, menyebabkan faktor berlakunya trend meningkat bagi perniagaan kita. Kita nak tengok perniagaan kita ni. So tadi faktor dalaman, ni faktor luaran. Okay, boleh faham Kalau tak faham boleh tanya, onkan mic. Okay, boleh tanya. Okay, tak ada masalah. Okay, sebab sekarang ni cikgu tengah berkomunikasi dengan kamu. So kalau tak faham boleh tanya. Guna mic, jangan risaulah. Okay, kalau tak faham cakap. Okay. Sebab kita tak ada laju-laju sangat lah. Kita slow-slow je. Yang penting sebab cikgu nak kena habiskan silibus ni. Sebab nanti kesian kamu tak faham. Dah tak belajar pula tu dekat sekolah. Okay, lepas tu tengok exam pula tak boleh nak jawab. Okay. So sebab tu cikgu buat online ni. Cikgu bukan buat kelas online untuk tingkatan 4 je. Cikgu buat kelas untuk tingkatan 5 pun dah jalan dah. 2 minggu lepas. Okay, sebab tingkatan 4 ni kesian cikgu tengok. Alah, macam mana nak belajar kan. Jadi cikgu buat kelas juga. Terpaksa buat kelas. Okay. Okay, jadi itu trend meningkat. Boleh faham faktor dalaman, faktor luaran. Okay, sekarang ni kita pergi trend menurun pula. Okay, trend menurun maknanya menunjukkan operasi perniagaan semakin rugi. Okay, semakin rugilah operasi perniagaan, semakin rugi, merundum. Okay, semakin jatuh. Okay. Itu trend menurun. Maknanya aktiviti operasi perniagaan semakin jatuh. Okay, so itu trend menurun. Okay. Jadi apa faktor dia? Apa faktor dalaman dalam organisasi tu? Okay, jadi apa faktor dalaman? Faktor dalaman ni tadilah kita dah sebut dah. Okay, tadi kita dah sebut gaya pengurusan, faktor dalaman, maknanya dalaman Jadi apa dia faktor tersebut? Faktor tersebut sekejap cikgu. Okey, tak apa. Okay, jadi faktor dalaman seperti gaya pengurusan yang tidak bersesuaian dengan keadaan pekerja. Sekejap cikgu angkat phone jap. Ambil. Angkat di sana. Kat depan. Okey. Cikgu. Sekejap. Mana tadi? Besar balik. Okey. Tu tadi cikgu tak view satu-satu. Okey. Kena view satu-satu. Okey. Dia nak nombor ke apa? Nombor je kan? Tulis. Okey, jadi untuk trend menurun, okay, faktor dalaman. Jadi sama juga macam tadi. So faktor semua sama Semua faktor sama. Faktor dalaman dengan faktor luaran sama. Sama ada trend tu meningkat, trend tu menurun. Okey, semua sama. Ataupun trend tersebut mendatar. Okey, semuanya faktor-faktor dia sama Okey, jadi untuk trend menurun, faktor dalaman dia termasuk gaya pengurusan yang tidak bersesuaian dengan keadaan pekerja. Sumber manusia yang kurang produktif. Aktiviti pemasaran yang kurang berkesan. Okay, pengeluaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan. Dan tiada teknologi maklumat dan penyelidikan. Okay, jadi hal ini menyebabkan sesebuah perniagaan menjadi semakin merosot. Kalau kita kata tadi, okey, ni gaya pengurusan yang tidak bersesuaian. Okey, contohnya, okey, contoh gaya pengurusan ni untuk contoh gaya pengurusan tu contohnya macam kita punya pengurus lah. Okey.
Kalau gaya pengurusan tu kejam sangat, autokratik kata Nanti kamu akan belajar ni autokratik ke gaya pengurusan demokrasi, nanti kamu akan belajar, okey? Gaya pengurusan yang macam autokratik ni macam mengarah. Okey, dia asyik mengarah pekerja je. Okey, buat ni, buat ni, buat ni. Okey, jadi bila dia suruh buat ni, buat ni, buat ni, jadi pekerja tension, stres. Okey, bila pekerja stres, okey, jadi pekerja tadi tidak dapat menyelesaikan, tidak dapat orang kata membuat kerja dengan lebih baik. So tu yang menyebabkan faktor dalaman tadi tu, trend menurunnya tu. Okey, selain tu sumber manusia yang kurang produktif. Sumber manusia kita dah belajarkan sumber manusia ni pekerja. Okey, jadi pekerja yang tidak produktif, malas datang kerja, asyik ponteng saja. Okey, ataupun pekerja tersebut yelah malas lah, okey. Arahan semua tidak didengari. Okey, jadi itu termasuk bawah sumber manusia yang kurang produktif. Okey, selain daripada tu, aktiviti pemasaran yang kurang berkesan. Okey. Okey. Jadi yang ini menyebabkan faktor trend menurun tadi kepada organisasi tersebut Okey. Boleh faham ni Boleh faham Boleh faham Sini boleh faham kan? Senang je kan? Okey, cikgu pergi pada sebelah. Okey, tadi faktor dalaman. Okay, ini faktor luaran pula. Okey. So, faktor luaran, trend menurun turut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang lembab. Okey. Sama juga kalau tadi dalam. Okey, ni luar. Luar maknanya ekonomi. Okey, sama macam politik lah. Keadaan politik tidak stabil. Bencana alam. Okey. Dia pelajar dia kena ingat macam ni. Okey, contoh kalau ekonomi. Okey, ekonomi lembab. Okey, jadi menyebabkan perniagaan tak stabil. Okey. Perniagaan menyebabkan trend perniagaan merundum. Okey. Apa lagi? Politik dan perundangan negara tak stabil. Okey, macam sekarang. Okey, nampak tak stabil tu kat mana? Disebabkan oleh faktor politik. Ni sekarang ni faktor apa ni? Faktor bencana alam faktor bencana alam. Politik, faktor politik yang dulu masa lantikan kita punya Perdana Menteri. Okey? Itu bila kita tengok balik, adakah keadaan ekonomi negara tu stabil ataupun tidak? Okey? Sekarang ni bencana alam. COVID-19 ni bencana alam. Okey? Jadi kalau bencana alam, apa yang berlaku? Tengoklah sekarang apa yang berlaku kan? Semua perniagaan ditutup. Okey? Akhirnya pengeluaran akan terjejas lah. Okey? Nampak trend menurun Boleh nampak Okey. Senang je tu. Okey, kita tengok pula pada trend mendata. Okey, trend mendata. Trend mendata tadi naik, lepas tu turun, ni mendata pula, okey? Okey, trend mendata. Trend mendata ni maksudnya konsisten. Okey ni konsisten. Konsisten dalam perniagaan. Maknanya trend ni berlaku disebabkan oleh tiada perubahan yang ketara terhadap faktor dalaman dan faktor luaran perniagaan. Oleh itu perkembangan perniagaan berada dalam keadaan malar lah. Tepu je. Okey? Pasaran menjadi tepu. Jadi peniaga perlu memainkan peranan penting untuk meningkatkan aktiviti operasi. Jadi aktiviti dan operasi untuk mengembangkan perniagaan. Jadi sekiranya pasaran menjadi tepu, ni tepu lah ni data. Okey? Peniaga perlu meningkatkan daya saing dengan membuat penambahbaikan pada barang dan perkhidmatan sedia ada, mengeluarkan produk baru atau mencari pasaran baru. Okey? Ini mendata Nampak macam ada naik sikit, tapi sebenarnya mendata je. Okey? Ni dinamakan mendata. Okey, carta perniagaan mendata. Dia kamu kata menurun pula Dia kalau menurun dengan naik dia lain, berbeza. Nampak, kita boleh nampak dia punya perubahan dia.
Okay, naik sangat. Menurun sangat. Yang ni mendata. Okay. Soalan trend ni dah pernah keluar. Soalan trend ni dah pernah keluar SPM. Tahun 2018. 2019 tak ada. Tak keluar. Dia keluar dalam soalan objektif. Okay. Yang 2018 tu keluar soalan esei. Okay. Jadi kena tahu soalan trend tu trend mendata ke meningkat ke menurun. Okay. Ni mendata. Okay. Jadi kalau trend, sekejap dalam trend mendata ni, dia maknanya aktiviti tepu tadi. Tepu. Pasaran tepu ni pasaran yang mengalami jumlah jualan yang statik. Sama je. Okay. Senang je kot trend mendata ni. Boleh faham trend mendata? Okay. Habis dah. Trend meningkat. Trend mendata. Trend menurun. Okay. Okay. Jadi cikgu nak minta buat nota sikit. Untuk trend meningkat, trend menurun, trend mendata. Okey. Okey, settle yang ini. Okey. Jadi boleh tak cikgu minta untuk tak ada bunyi. Kenapa tak ada bunyi stand? Dah ada bunyi ke sekarang? Dia video tu tak ada bunyi sebab kamu tak ada mic dekat situ, dekat atas tu dia ada mic. Okay, jadi kamu boleh join. Okay. Okay. Dah boleh ke stand? Syaidah ada soalan ke nak tanya? Syaidah onkan mic tu. Ada soalan tak nak tanya? Okay, kita buat nota dulu Okay, buku nota ada kan? Okay, sekarang ni buku nota ada. Kita salin sikit je pasal trend. Boleh Okay, cikgu beri masa 5 minit. Okay, kita salin nota dulu pasal trend. Buat sikit-sikit je lah. Okay, contoh cikgu tunjuk sikit Okay, cikgu tunjuk sikit contoh. Sekejap Yang ni cikgu ajar tingkatannya trend. Okay, trend. Okay, kalau cikgu tunjuk sini. Nampak tak ni? Tak nampak Okay, jadi trend. Cikgu nak suruh buat macam ni. Lepas tu, buat. Okay, cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk sekejap. Buat ringkas-ringkas je. Okay, jadi. Tunjuk yang lain. Okay, trend. Cikgu guna pen biru. Okay, trend. Okay, trend. Okay, kita belajar trend tadi. Ada trend. Kalau kamu nak buat yang atas ni pun boleh juga. Okay. Jadi kita buat trend meningkat. Okay. Trend menurun. Trend mendata. Okay. Ataupun tulis saja pun boleh, tak ada masalah. Okay. Gunalah apa macam-macam apa. Kamu punya pensel warna ada kan. Okay. Jadi. Okay. Trend ni dipengaruhi oleh faktor. Okay. So kamu pun boleh buat kat tepi ni. Okay. Dipengaruhi oleh faktor dalaman. Faktor dalaman tadi kamu tulis sikit apa dia. Ada 3. Okay, faktor luaran apa dia? Okay, faktor luaran. Okay, buat 3 juga. Okay. Trend meningkat ni. Okay, beritahu sikit maksud dia apa. Maksud dia. Menurun pun beritahu maksud dia. Okay, cikgu beri masa 5 minit. 5 minit. Bolehlah 7 minit. Okay, 7 minit. Okay, boleh mula buat.
Buat dalam buku nota Okay, tulis tarikh hari ni. Tarikh hari ni berapa bulan? 30 hari bulan. Tarikh hari ni 30 hari bulan. Hari Isnin. Okay, tulislah secara online. Okay. Okay, buat dulu salin nota Macam ni ringkas-ringkas je. Okay, maksud tu tuliskan sikit apa trend meningkat tu maksud dia. Okay. Kalau dah siap beritahu cikgu salin dulu. Buat dulu. Sikit-sikit je. Salin dalam buku nota Bolehlah buat warna-warna sikit. Okay, tak ada masalah. Soalan ni untuk trend ni penting Jadi kena faham betul-betul.
atas tu yang cikgu buat ni. Okay, yang ini yang keseluruhannya lah. Okay. Yang kita dah faham tentang trend. Dah siap ke? Boleh simple-simple je. Ringkas. Okay. Okay, kalau dah beritahu, kalau dah siap beritahu Ya. Okay, dah siap ke? Boleh minum air ke? Dah siap? Semua dah siap ke? Belum. Belum.
soalan nak tanya yang mana? Yang mana salin? Yang cikgu bagi tadi. Dapat tak tadi yang cikgu suruh salin tadi? Yang cikgu bagi dekat dalam ni. Ha, ini. Salin macam ni je. Okay, sikit-sikit. Faktor dalaman tu ambil 3, faktor luaran tu ambil 3. Okay, contoh faktor dalaman apa dia? Ha, tulislah faktor dalaman. Contohnya gaya pengurusan kan. Ha, tulis gaya pengurusan. Contohnya gaya pengurusan. Ha, tulislah gaya pengurusan. Okay. Ha, yang lain. Yang lain, faktor dalaman yang lain. Ha, tulislah kat sini, 3. Okay. Faktor luaran pun cikgu nak 3. Apa tadi cikgu dah sebut. Okay. Okay, dah siap ke? Yang ni buat maksud sikit. Tulis maksud sikit. Okay, meningkat, trend meningkat tu apa maksud dia? Tulis kat sini. Okay, trend menurun tu apa maksud dia? Tulis. Okay. Okay, boleh eh? Yang faktor-faktor semua tengok dalam buku. Dia ada tulis kat sini. Okay, faktor dalaman. Sama je faktor dalaman untuk semua trend sama. Okay, cuma kita nak cakap, kita nak elaborate tu macam mana. Waktu dia sama je, cuma macam mana kita nak terangkan je tu je. Okay.
Dia punya faktor dia sama. Contohnya faktor dalaman, gaya pengurusan. Okey. Lagi sumber manusia. Okey. Kemudian teknologi. Okey, faktor dalaman Okey, faktor luaran kamu tulis ekonomi. Kemudian politik dan perundangan. Bencana alam. Okey, dah siap lah. Okey, yang itu bila adanya trend menurun kamu kena uraikan lah. Okey. Contohnya faktor dalaman tadi kamu kata gaya pengurusan. Sebab trend menurun, okey. Yang itu fakta. Gaya pengurusan tu fakta. So kamu kena uraikan lah. Okey, apa gaya pengurusan macam mana? Contohnya gaya pengurusan yang terlalu mendesak. Gaya pengurusan ni nanti kamu akan belajar gaya pengurusan ni. Okey, dia ada beberapa jenis gaya pengurusan majikan tu, ketua tu. Okey. Sebab sekejap lagi kita nak masuk pasaran, lepas tu habislah Tu nanti insyaAllah kita adakan pada hari lain pula. Okay. Okay, dah siap ke? Lamanya kamu buat nota. Okay, dah. Dah lah Okay, kita sambung boleh Okay, dah siap. Okay. Bagus. Okay, kita sambung. Kita sambung sikit berkaitan dengan pasaran. Lepas tu cikgu bagi latihan. Okay. Okay. Pasaran Okay, jadi pasaran pasaran apa? 2.24. Tajuknya pasaran. Yang ini kalau ikut pasaran ni macam tak pernah keluar lagi lah. Okay. Tapi kamu kena tahulah pasaran tu apa. Tak silap cikgu dalam soalan objektif ada pernah soalan keluar pasal pasaran ni. Okay. Jadi pasaran merupakan satu keadaan yang mana berlakunya urus niaga antara penjual dengan pembeli pada satu tingkat harga dan masa yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Okay. Jadi pada masa ni pasaran boleh wujud secara dalam talian seperti e-dagang. Okey, itu dia nak cakap lah pada masa sekarang ni. Maksudnya pasaran tu boleh berlaku di mana-mana saja. Okey, jadi pasaran ni mesti berlakunya urus niaga antara penjual dengan pembeli pada satu tingkat harga dan masa yang dipersetujui. Okey, baru lengkap dapat 2 markah. Okey, masuk pasaran. Okey, jadi pasaran ni ada beberapa jenis. Okey, yang kamu kena tahu. So, kita ada 3 saja jenis pasaran. Okey. Jadi, sebagai akhirnya untuk pasaran ni, pasaran untuk semua ataupun mass market. Okey. Pasaran untuk semua adalah produk yang dikeluarkan adalah untuk ditawarkan kepada semua pengguna. Okey, seperti sabun pencuci dan juga sos tomato. Ataupun apa-apa sajalah yang mana benda tu untuk semua, ditawarkan untuk semua. Okey. So, pasaran untuk semua nama dia. Okey. Sabun mencuci contohnya sos tomato ataupun roti. Kan pasaran untuk semua kan? Okey. Pasaran produk. Pasaran produk adalah berkaitan dengan permintaan dan penawaran semua jenis produk. Seperti makanan, pelancongan dan perumahan. Okey. Produk ni maksud dia apa? Produk ni maksud dia barang dan perkhidmatan.
Okay, pasaran produk ni barang dan perkhidmatan lah, pasaran untuk perkhidmatan dan penawaran. Contohnya seperti makanan, pelancongan. Kalau makanan ni maknanya barang lah. Pelancongan, perkhidmatan. Perumahan, perkhidmatan. Okey. So itu contoh, maknanya berkaitan dengan permintaan dan penawaran semua jenis barang dan perkhidmatan. Itu yang dikata pasaran produk. Pasaran untuk semua tadi maknanya ditawarkan kepada semua pengguna. Okey. Okay, pasaran kewangan. Kalau pasaran produk maknanya makanan, pelancongan, perumahan saja. Okay. Pasaran kewangan. Pasaran kewangan berkaitan dengan jual beli saham, sekuriti, tukaran mata wang asing, pinjaman dan pelaburan. Okay, jadi ada 3 je jenis pasaran. Okay, yang wujud dekat dunia ni maksudnya pasaran untuk semua, pasaran produk dan juga pasaran kewangan. Okey. So yang ini apa faedah dia lah. Okay, tak apa yang ni. Tak penting. Okey, yang bawah ni pun sama. Okey. So habis untuk hari ni berkaitan dengan trend, perniagaan dan juga pasaran. Okey, cikgu nak bagi latihan sikit. Okey, cikgu nak bagi latihan. Jadi pasaran ni nanti kamu salin lepas kita habis kelas ni Sebab cikgu nak cepat, cikgu nak bagi latihan. Okey. So, latihan kita tengok dekat buku teks. Okey. Okey, buku teks. Yang ni nanti kena kejar juga ni untuk yang lain-lain ni. Banyak lagi ni. Ni. Okey, ni yang cikgu cakap pasal gaya pengurusan tadi ni gaya pengurusan. Tak apa, yang ini nanti kita belajar. Okey, sebab bab 2 ni banyak Okey, manalah pula soalan. Soalan dia muka surat berapa Okey. Sekejap. Ini soalan struktur. Okey, soalan struktur tadi. Okey. So, soalan dia apa sikit. Okey. So, soalan dia salin. Untuk soalan objektif buat 5 soalan je. Okey, soalan pertama nombor 8. Okey, kemudian nombor 9. Soalan nombor 12. Okey. Soalan nombor 14. Lagi satu soalan ni nombor 11. Maknanya 8, 9, 11, 12, 14. Okey, ada 5 soalan 8, 9, 11, 12, 14. Okey, itu soalan objektif. Okey. Soalan esei jawab satu soalan je. Satu soalan saja iaitu nombor 2. Tak payahlah. Cikgu tak payah. Soalan esei tak payah. Sebab cikgu nak bagi tugasan yang tadi tu kan. Tugasan yang cikgu bagi dekat dalam. Sekejap cikgu tunjuk. Yang objektif tadi dah salin Sekejap cikgu tunjuk yang cikgu bagi dekat dalam kamu punya Telegram ni. Okey ni. Okey, yang ini. Soalan yang ini tugasan dia cikgu akan bagi macam ni. Okey, boleh nampak tak? Okey. Yang ini ni. Okey. Okey, boleh nampak
Okey. Situasi semasa ekonomi Malaysia menceritakan secara live hampir semua teori. So nanti kamu ambil tingkat 4 je ni. Okay, jadi tugasan kamu tonton video, okay, buat analisa ataupun rumusan berkaitan dengan video tersebut. Contohnya peranan kerajaan ke, jenis pengangguran ke, okay, yang kita belajar tadi, trend persekitaran ke, okay. Cikgu tambah nanti trend persekitaran, okay. Okay, jadi analisa ni yang dibuat ni sebaik-baiknya guna Google Drive buat Google Drive dalam bentuk apa sajalah. Okay, perbentangan ke. Sebaik-baiknya guna Google Drive slide. Okay, bukan dah ajar kan? Okay, buat je dalam 2-3 slide. Okay, jadi buat secara individu. Kemudian hantar pada cikgu. Nanti cikgu akan suruh masukkan dekat dalam sama ada kamu bagi je link tu dekat cikgu dekat dalam Telegram pun boleh. Okey. Ataupun bagi cikgu dekat dalam Google Classroom. Nanti cikgu tepek dia punya link dekat situ. Okey. Ataupun chat je dengan cikgu secara personal pun boleh, PM cikgu dekat dalam Telegram. Okey, cara macam mana kamu nak sampaikan tu, okey? Banyak cara lah. Okay, boleh guna voicemail, boleh video pendek ke apa, tak kisahlah. Okay, yang penting tugasan ni kamu buat semasa kita berada dalam kawalan pergerakan ni, okay? Jadi cikgu akan bagi masa lah. Tak kisahlah dalam 5 hari ke 10 hari kamu dah siap. Okay, yang penting boleh gunakan ICT. Okay, maknanya kalau kamu nak guna ICT macam contohnya kamu guna slide kan, tu lebih baik lah. Okay. Nanti yang ini cikgu akan sharekan. Okay. Pada kamu. Okay. Jadi ada 2 tugasan ni. Satu soalan objektif. Soalan objektif tu sekejap je kan buat kan. Okay. Dah siap soalan objektif tu. Screenshot dekat cikgu. Nanti hantar dekat Telegram. Dah siap. Okay. Cikgu nak kamu salin soalan. Kemudian jawapan yang betul saja. Okay. Senang je kan. Okey. Itu tentang soalan. Kemudian objektif, soalan objektif. Snap, dah siap hantar. Okey, kemudian yang tugasan tu cikgu akan bagi dekat dalam Telegram. Nanti cikgu akan beritahu. Okey? Okey, jadi itu saja untuk kelas hari ni. Ada soalan nak tanya tak? Boleh onkan mic. Jadi kita dah habis untuk hari ni punya. Nanti kita sambung insyaAllah nanti kelas cikgu akan beritahu siapa tu. Marcus, ada soalan nak tahu? Tak ada Ada soalan? Tak ada Betul semua tak ada? Tak ada. Okey, bagus. Okey, jadi faham semua Okey, jadi boleh left lah grup ni. Okey, terima kasih semua. Okay, jangan lupa buat Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Jangan lupa buat kerja cikgu kemudian hantar.